Pendengar sejahtera semua, kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Munshi Sulaiman dari kelas 4 Madani. Nama saya Chong Yang Yang. Nama saya Li Zhenghong. Nama saya Li Jingyi. Nama saya Suji. Nama saya Tan Yu. Okey, terima kasih. Pada zaman modernisasi ini, kita memerlukan sayur-sayuran sebagai sumber pemakanan utama manusia bagi mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh badan kita. Namun begitu, kita sering mengalami bekalan sayur-sayuran yang tidak mencukupi kerana bencana alam dan sebagainya. Selain itu, dalam kehidupan kita, sering membuang bahan yang boleh digital semula seperti botol dan bekas plastik. Cuba bayangkan jika kita menggunakan bahan buangan untuk menanam sayur-sayuran, kemungkinan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Apa itu tanaman vertikal? Tanaman vertikal ialah rangkaian tanaman yang ditanam di atas media tanam, kemudian disusun secara menegak. Mengapa kita menanam sayur-sayuran secara vertikal? Menanam secara vertikal dapat menghasilkan banyak hasil dalam tempat yang kecil dan ia boleh dibina dalam luas yang terhad. Terdapat beberapa kebaikan tanaman vertikal. Yang pertama, tanaman vertikal adalah mesra alam. Kita dapat memanfaatkan bahan buangan seperti botol air mineral untuk diguna semula dan memaksimumkan nilai penggunaannya. Dengan ini, sampah dapat dikurangkan. Yang kedua, tanaman vertikal tidak memerlukan ruang yang banyak. Berbanding dengan tanaman horizontal, tanaman secara vertikal dapat menjimatkan ruang. Sementara itu, tanaman vertikal juga menjimatkan kos. Hal ini disebabkan bahan buangan dijadikan bahan utama untuk membuat tanaman vertikal. Contohnya, kos untuk membeli pasu dapat dijimatkan kerana penggunaan botol air mineral. Sementara itu, tanaman vertikal mudah dipindah. Dalam konteks ini, semua botol air mineral disambung dengan dua tali secara vertikal dan kedua-dua tali akan terikat pada satu paip. Paip itu akan bergantung pada bangunan. Dengan ini, kita hanya perlu menggerakkan paip itu sekiranya perlu. Baja ialah sebatang kimia yang diberikan kepada tubuhan-tubuhan untuk menggalakkan pertumbuhan. Baja terbahagi kepada dua jenis, iaitu baja asli dan baja kimia. Baja asli katakanlah dikenali sebagai baja organik, mengandungi bahan-bahan organik atau berasal daripada organisma hidup. Manakala baja kimia pula katakanlah dikenali sebagai baja tak organik atau baja buatan, mengandungi bahan-bahan kimia tak organik atau galian-galian. Kedua-dua baja mengandungi dua unsur kimia utama, iaitu nitrogen, fosforus dan kalium dalam kadar yang berbeza-beza. Unsur-unsur lain seperti kalsium, sulfur, magnesium atau zat-zat micronutrients turut digunakan berdasarkan keperluan atau penggunaan baja tersebut. Seperti hidupan yang lain, tumbuhan memerlukan nutrien untuk tumbuh dengan subur. Terdapat beberapa makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Antara makronutrien ialah karbon, hidrogen, oksigen, dan lain-lain. Antara mikronutrien ialah klorin, zinc, besi, dan sebagainya. Makronutrien amat penting dalam pertumbuhan-tumbuhan kerana setiap makronutrien mempunyai fungsi tersendiri bagi memastikan tumbuhan melengkapi kita hidupnya dan juga mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimum. Kekurangan satu atau lebih makronutrien dapat menyebabkan kesan negatif kepada kesihatan dan pertumbuhan pokok. Sebagai contoh, makronutrien seperti karbon, oksigen dan hidrogen merupakan komponen penting dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Makronutrien tersebut juga merupakan komponen dalam semua sebatang organik tumbuhan dan komponen penting dalam sintesis gula.
Kesan kekurangan makronutrien tersebut ialah proses fotosintesis tumbuhan tidak akan berlaku. Pembebasan gas oksigen oleh tumbuhan juga akan berkurang. Selain itu, pertumbuhan juga akan terpantut sehingga boleh menyebabkan kematian kerana ketiadaan glukosa. Marilah kita menyaksikan proses menghasilkan tanaman bertiga. Senarai bahan untuk membuat tanaman bertiga. Ala-ala dan bahan-bahan ialah bawang, bekas plastik, baja, gunting, dawai, pementerian, paip air dan tube, prosedur pelengkap cap panas, tanah, dan botol air. Langkah pertama ialah memotong lubang dengan menggunakan pementerian. Selepas itu, mengukur dan memotong paip. Mengukur lubang bagi bekas plastik. Kemudian, menggunakan prosedur pelengkap cap panas untuk menyambung paip ke dalam botol. Seterusnya, menyambung botol dengan menggunakan dawai. Semenjak itu, menanam bawang ke dalam bekas plastik. Membuat hujan pam air. Hasilnya. Sekian, terima kasih.